sentuh tentang sikap orang kita, ya, sikap orang Melayu Islam. Di Malaysia kita semua tahu memang dianya adalah satu fakta yang telah pun diwar-warkan, yang diketahui oleh masyarakat, bahawa orang Islam ataupun masyarakat Malaysia secara umumnya mempunyai masalah harta pusaka tertunggak, dinyatakan sehingga 70 bilion nilainya, ya. Bukan saya keluarkan statement 70 bilion, ya. Yang keluarkan statement 70 bilion tu adalah kerajaan, pemimpin kerajaan beberapa tahun yang lepas, ya, yang menjaga Kementerian Tanah, ya. Jadi 70 bilion nilai harta pusaka yang tertunggak ni bukan satu nilai harta pusaka yang sedikit, tuan-tuan. Hari ni saya bercakap pasal makro sedikit, ya. Kita meninggal dunia, ya, kita ada meninggalkan serba sedikit harta. Harta kita ni jika tidak dirancang dengan baik semasa hidup, maka dia akan menjadi masalah kepada waris-waris kita selepas kematian kita. Ya, ini saya tak perlu cerita panjang lah, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca laporan akhbar dan sebagainya tentang isu-isu berkaitan dengan harta pusaka. Yang saya nak tekankan, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila berlaku kematian, harta pusaka kita tertunggak, tidak dapat diwarisi oleh waris-waris kita yang seterusnya. Yang ruginya, tuan-tuan, ialah umat Islam itu secara keseluruhan. Bersemua rugi. Ya, bukan keluarga kita saja rugi, semua rugi. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana harta pusaka ini jika dapat diwariskan dengan cepat, ya, maka dia boleh menjadi modal. Ya, dia boleh jadi modal kepada anak-anak kita. Mereka nak berniaga dan sebagainya. Ia boleh jadi modal sekiranya ia dapat diwariskan dengan cepat. Sekiranya ia tertunggak, tidak boleh diwariskan dengan cepat, maka ia tidak akan memberi apa-apa manfaat pun kepada waris kita. Ya, jadi waris kita, ini saya 22 tahun pengalaman saya bekerja dalam industri ini, saya perhatikan orang Islam, anak-anak apabila mereka ibu bapa meninggal dunia dan sebagainya, anak-anak ni kena start balik daripada zero, daripada kosong. Ya, kenapa? Kerana harta ibu bapa mereka tidak dapat mereka warisi atas sebab-sebab, banyak sebab lah, ya, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan baca dalam akhbar, banyak sebab, ya. Jadi mereka kena start daripada zero. Bukankah ini satu benda yang merugikan, tuan-tuan dan puan-puan? Rugi. Kita sebagai ibu bapa, kita bertungkus lumus mencari harta, ya, bersusah payah mencari harta. Harta yang kita kumpulkan bila kita mati tidak dapat dimanfaatkan oleh waris kita. Bukankah itu satu kerugian yang besar? Ya, waris kita kena start daripada zero, dia kena kumpul balik harta dia sedikit demi sedikit, padahal mak bapak dia ada meninggalkan harta. Ya, dalam keadaan ekonomi seperti hari ni, ada orang cakap dengan saya, ekonomi sekarang merudum, kita tak payah keluar, kita saving, kita jangan keluar apa-apa kos untuk merancang harta. Sebenarnya kos untuk tidak merancang itu, tak buat apa-apa tu, cost of ignorance adalah jauh lebih tinggi daripada kos untuk merancang. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam keadaan ekonomi merudum sekarang, dengan COVID-19, dengan keadaan ekonomi negara yang tidak tentu arah, dengan harga minyak jatuh, ya, apabila kita mati, waris kita tidak dapat mewarisi harta pusaka kita dengan baik, maka keseluruhan sistem ekonomi itu rugi. Sangat merugikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi sikap, ya, saya nak tegur sikap orang Melayu Islam. Saya nak tegur, dan saya secara konsisten dah tegur sikap orang Melayu Islam ini semenjak 22 tahun yang lepas. Bukan 22 hari yang lepas, bukan 2 bulan yang lepas. 22 tahun yang lepas saya dah tegur sikap orang Islam, ya, orang Melayu Islam yang merasakan bahawa aku dah susah payah cari harta, aku mati besok, anak-anak aku pandai-pandailah engkau orang uruskan. Kan aku dah susah payah cari harta, sekarang kau lah susah payah pula untuk mendapatkan harta aku. Adakah ini sifat yang bertanggungjawab sebagai seorang ibu dan ayah? Ya, dan kita tengok dari segi makronya, saya sebut dari segi makronya, dalam keadaan ekonomi yang sangat teruk sekarang ini, dan sebenarnya pandangan peribadi saya, ekonomi is not bottoming yet. Yang kita nampak ni bukan situasi terburuk. Kita kena brace untuk menghadapi situasi yang lebih buruk lagi. Ya, jadi bukankah satu perkara yang bermanfaat bagi kita merancang harta, supaya bila kita mati, harta kita itu akan diterima oleh anak-anak dalam keadaan cepat. Dan dalam keadaan ekonomi yang macam sekarang, anak-anak akan lebih menghargai kerana mereka mendapat suntikan modal, suntikan aset daripada harta pusaka ibu bapa. Ya, jadi kepada orang Melayu Islam di luar sana, ubahlah sikap anda. Harta anda, tanggungjawab anda. Kita hendak selepas kita mati, waris-waris
Berdoa untuk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ibu bapaku. Terima kasih ibu bapaku kerana telah merancang harta dengan baik dan memberikan kesenangan kepada kami. Kan Rasulullah dah pesan pada kita, lebih baik kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan senang daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan susah, meminta-minta daripada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu Islam, ubah paradigma. Ya, jangan sekali-kali ada pemikiran bahawa bila aku mati, anak-anak aku besok pandai-pandailah korang. Itu sifat tidak bertanggungjawab. Bukan saja tidak bertanggungjawab terhadap waris, tidak bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kerana harta pusaka yang terbeku, yang tergantung, yang tidak diuruskan. Ada banyak isu lain tergantung untuk kita, tuan punya harta di situ. Antaranya ialah hutang. Tuan-tuan dan puan-puan, ubah fikiran. Ya, jadi jangan buntu, jangan keliru. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah di Wasiah Shop Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.